Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Semoga sihat hendaknya. Baik, untuk Pendidikan Islam tahun 3, pada hari ini kita akan mendalami bidang adab, iaitu menjaga adab tidurmu. Okey, bertajuk jaga adab tidurmu. Baik, anak-anak sudah bersedia? Kita ke topik yang seterusnya, iaitu amalan sebelum tidur. Sebelum kita tidur, okey? Yang adik-adik dapat lihat sini, ada 6 perkara yang disarankan kita laksanakan sebelum kita masuk tidur. Yang pertama, tidur awal. Kenapa ya adik-adik kita digalakkan tidur awal? Ya, pandai untuk mengelakkan kita rasa letih, kita rasa mengantuk, kita rasa tak bertenaga untuk bangun pada esoknya. Apabila kita cukup tidur, kita lebih bersemangat untuk menunaikan solat subuh, bangun pada awal paginya, ya kan adik-adik? Kita akan lebih bertenaga untuk melaksanakan aktiviti pada siang harinya. Okey? Seterusnya, yang kedua, kita digalakkan untuk berwuduk. Kenapa ya kita digalakkan untuk berwuduk sebelum tidur? Ya, supaya badan kita akan rasa lebih bersih. Okey? Rasa lebih selamat, rasa jiwa lebih aman. Kenapa ya? Kerana dengan berwuduk hati kita menjadi lebih tenang. Kita pun lebih bersih, rasa segar. Jadi minda kita ni kita rasa lebih aman lah untuk tidur lebih lena, ya. Okey? Dan sambil tu kita dapatlah mengelakkan mimpi-mimpi yang buruk, diganggu oleh syaitan ketika tidur. Kita digalakkan untuk berwuduk. Baik, yang seterusnya yang ketiga, kita digalakkan mengibas tempat tidur. Sebagaimana adik-adik dapat lihat dalam gambar, kanak-kanak lelaki berkenaan mengibas-ngibas tempat tidur. Dia laksanakan tanggungjawab ini sebelum tidur. Kenapa ya? Untuk mengelakkan sebarang kekotoran, mungkin ada tahi cicak ke, jatuh, najis-najis ke, kita boleh bersihkan dulu. Jadi kita dapat tidur dalam keadaan yang bersih, wangi, selesa. Rasulullah juga menggalakkan kita untuk mengibas-ngibas tempat tidur. Kenapa? Kemungkinan ada makhluk-makhluk lain yang menumpang tempat tidur kita. Jadi kita lebih selamat dari gangguan syaitan. Baik, yang keempat, kita digalakkan untuk membaca basmalah sebelum kita tidur. Digalakkan membaca basmalah sebelum kita tidur. Okey, apakah itu basmalah? Okey, kita baca sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memohon dengan kasih sayang Allah ini kita terlindung daripada gangguan-gangguan syaitan sebelum kita masuk tidur. Baik, seterusnya kita digalakkan mengiring sebelah kanan sebelum kita tidur. Mengiring sebelah kanan. Okey, kenapa kita tak boleh mengiring sebelah kiri? Sebagaimana sunnah Rasulullah, Nabi sendiri pun tidur mengiring sebelah kanan. Dia lapikkan tangan kanan dia tu di bawah pipi kanan sebelah kanan. Kenapa? Kerana apabila kita berbaring sebelah kiri, asid-asid perut akan keluar, ya. Dan badan kita akan rasa lebih berpenyakit lah, sebab asid makanan yang kita makan pada malamnya tu akan keluar mengalir dalam badan kita dan menyebabkan badan kita berpenyakit. Sebab tu kita digalakkan tidur sebelah kanan, ya. Itulah kelebihan kalau kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan yang keenam, yang terakhir, ya, sebagaimana kita disarankan untuk membaca doa dan berzikir sebelum tidur. Apa doa tu? Adik-adik pun sudah sedia maklumlah. Sejak prasekolah, daripada kecil lagi, sejak di rumah lagi, ibu dan ayah adik-adik ada mengajarkan doa tidur, ya, doa sebelum masuk tidur. Okey, kita baca sama-sama, kita refresh balik. Apakah doa sebelum tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Okey, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati.
Maknanya kita menyerahkan diri sepenuh jiwa dan raga kita kepada siapa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidur tu, kita tak tahu dah esoknya kita ni Allah bagi peluang untuk hidup lagi, bernafas lagi ke atau sebaliknya. Sebab tu kita digalakkan berdoa. Kita harap kita berakhir dengan husnul khatimah, berakhir dengan segala-galanya dalam keadaan yang baik. Dan adik-adik juga digalakkan untuk berzikir. Apakah zikir-zikir tu? Zikir-zikir yang mudah. Selepas adik selesai solat fardu, kita berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itulah zikir-zikir mudah ya. Banyak lagi sebenarnya zikir-zikir sebagai makanan rohani kita. Tapi yang mana yang mudah tu adik-adik boleh amalkan sebelum tidur lah. Bagi sebagai penenang jiwa kita sebelum kita terlena. Kita pun secara automatik tidak diganggu oleh syaitan. Baik, Ustazah harap anak-anak dapat memahami topik pada hari ini, amalan sebelum masuk tidur. Okey, Ustazah harap anak-anak dapat mengulang kaji. Okey, dan sila jawab latihan dalam buku aktiviti muka surat 120. Okey, kita jumpa lagi untuk sesi pembelajaran pada seterusnya ya. Okey, kita jumpa lagi ya. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.